KPM. Melenggang, melenggang dengan tari lenggang. Kalau baik hati nanti orang pun sayang. Melenggang, melenggang dengan tari lenggang. Kalau baik hati nanti orang pun sayang. Dari Melaka ke negeri Pahang, singgah di Johor Bali berangan. Dari Melaka ke negeri Pahang, singgah di Johor Bali berangan. Kami ucapkan selamat menonton. Apa yang kurang dicaci jangan. Kami ucapkan selamat menonton. Apa yang kurang dicaci jangan. Ewa, ganggai melenggang dengan tari lenggang. Kalau baik hati nanti orang pun sayang. Hei, melenggang, melenggang dengan tari lenggang. Kalau baik hati nanti orang pun sayang. Mari. Dah habis. Hai, Assalamualaikum. Hari ini anda bersama saya, Mohsin Nazir, dalam Teras Didik TV KPM. Baiklah, apa khabar murid-murid yang sedang menonton maupun cikgu-cikgu yang berada di hadapan kaca televisyen? Apa khabar semua? Saya doakan semuanya berada dalam keadaan yang sihat dan bersemangat. Sebab apa? Kita bakal menyambut Hari Malaysia. Jadi, kibarkan jalur gemilang anda dengan penuh semangat. Baiklah, sebelum kita bermula, saya paling suka nak ingatkan tentang penjagaan SOP. Walau ke mana saja kita berada, kita kena sentiasa berjaga-jaga. Contohnya, apa dia? Pakai pelitup muka dengan kemas, tutup hidung dan mulut. Okey. Kemudian, jaga jarak kita berapa meter? Sekurang-kurangnya 1 meter dengan orang sekeliling kita. Dan yang paling penting, ini dia. Kena sentiasa bawa ke mana-mana, ya. Kena sentiasa sanitasi tangan anda walau di mana anda berada. Baiklah, hari ini bersama saya Cikgu Haslinda Nur Ismail. Apa khabar, Cikgu? Baik, Alhamdulillah, Mohsin. Seronok Cikgu menari tadi. Seronok. Kita panaskan hari ini. Ya, saya rasa kan? panas dan bersemangat ni, Cikgu. Okey, Cikgu, mungkin Cikgu boleh kenalkan diri Cikgu dahulu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Saya Cikgu Linda Nur daripada SMK Seri Mulia Kuala Lumpur. Okey, itu dia. Cikgu, saya dengar ada nama glamour Cikgu, ya? Ya, nama sebenar saya Haslindar Nur binti Ismail. Nama panggilan mesra? Lindar Nur, Cikgu Lindar Nur. Yang Cikgu mahalnya R di hujung itu. Linda Nur. Kena sebut dengan betul-betul, ya. Okey, baiklah Cikgu. Cikgu, kita dah kenal. Apa kata sekarang ni? Kita kenal pula murid-murid kita untuk hari ini. Dipersilakan. Hai, Assalamualaikum. Kita ada murid-murid daripada SMK Seri Mulia. Sekolah cikgu mengajar juga, ya? Betul, anak-anak murid saya. Okey, kita mulakan dengan Nazlia Umira. Hai, Assalamualaikum. Saya Nazlia Umira binti Buari dari SMK Seri Mulia. Hai, cantik bilik awak warna pink. Baiklah, seterusnya kita pergi ke Siti Nur Sabrina. Mana Sabrina? Sabrina. Assalamualaikum, saya Siti Nur Sabrina daripada SMK Seri Mulia. Waalaikumsalam. Baiklah, kita pergi ke satu-satunya kumbang cikgu hari ini, Lutfil Hadi. Assalamualaikum, saya Lutfil Hadi dari Seri Mulia juga. Waalaikumsalam. Dia macam handsome cikgu. Assalamualaikum. Pengalih. Kontrol sikit. Okey, kita ada Yang Antah Afika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yang Antah Afika binti Muhammad Kamrul Zaman dari SMK Seri Mulia. Okey, seterusnya kita ada
Emilia Kartika. Sedap nama dia. Hai, nama saya Amelia Kartika Fahira. Dan saya daripada SMK Sri Mulia. Okey, dan terakhir sekali kita ada Adila Kistina. Okey, itu dia kesemua 6 pelajar telah pun 6 murid-murid telah pun kita perkenalkan. Cikgu, saya nak tanya tadi cikgu. Ya. Kita menari berjoget tadi cikgu kan? Lagu Joget Pahang. Penyanyi asalnya adalah Datuk Siti Nurhaliza. Apa kaitannya dengan pembelajaran hari ini cikgu? Berkaitan pembelajaran pada hari ini iaitu kan yang akhir sekali itu kan siapa baik hati. Nanti orang pun sayang. Jadi kalau baik hati nanti orang pun sayang. Jadi faham. sesuailah dengan tajuk kita hari ini apa Mohsin? Iaitu Baik hati, sahsiah terpuji. Baik hati, sahsiah terpuji. Okey cikgu, apa objektif pembelajaran kita hari ini cikgu? Okey, baik. Sekarang Cikgu Linda nak pergi kepada standard dulu. Standard pembelajarannya 4.1, kemudian 4.1.1. Ini kita pergi sekali lalu. Tetapi apa hasil pembelajaran kita pada hari ini? Iaitu pada akhir pembelajaran, anak-anak di luar sana, pelajar-pelajar saya akan dapat menyatakan idea atau maklumat yang terdapat dalam cerpen ataupun prosa dan prosa tradisional. Yang kedua, dapat menghubung kait atau menyatakan aspek menarik dalam cerpen atau prosa tradisional. Itu hasil pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah cikgu, saya tak sabar-sabar. Tentunya murid-murid di rumah juga tidak sabar-sabar. Tapi kita berehat seketika, kembali selepas ini di Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai, kita bertemu kembali dalam Teras Didik TV KPM. Hari ini kita belajar mata pelajaran Bahasa Melayu tajuk Baik Hati, Akhlak Terpuji. Baiklah cikgu, tadi saya dah ingatkan pelajar-pelajar tentang penjagaan SOP cikgu. Elok sekiranya kita sanitasi tangan kita sebelum memulakan aktiviti kita untuk hari ini cikgu. Silakan. Okey cikgu, dah saya pula. Okey, gosok-gosok dengan rata. Baiklah cikgu. Baik. Kita akan teruskan pembelajaran kita kan cikgu? Ya. Okey. Silakan cikgu. Okey, pembelajaran kita hari ini iaitu tajuknya Baik Hati. Okey, ini tanda baik love. hati. Tanda hati. Okey, baik. Jadi di situ saya nak tanya kepada anak-anak murid saya. Ini ialah tempat pelancongan ke luar negara. Marilah melancong ke luar negara. Iaitu ada Kashmir di India, Amsterdam di Belanda, Paris di Perancis. Jadi, saya nak tanya kepada anak-anak saya, SMK Sri Mulia yang berada di dalam Google Meet. Jadi, seandainya anda diberi peluang untuk melancong ke luar negara, negara manakah yang akan anda lawati dan kenapa anda ingin melawati negara tersebut? Jadi, siapa nak jawab? Kamu nak pergi mana dan kenapa kamu nak pergi ke negara itu? Silakan, Yang. Silakan. Kalau saya cikgu, saya nak pergi ke Dubai. Sebab dekat Dubai ada Burj Khalifa. Dan saya nak tengok sendiri pemandangan dari atas puncak Burj Khalifa. Wah, menarik cikgu. Saya pun tak pernah pergi cikgu. Nanti jom kita boleh pergi bersama-sama. Boleh kita pergi sekali ya Yang. Siapa lagi? Siapa lagi nak bagi ni pendapat? Okey, silakan Nazlia. Kalau saya nak pergi ke negara Australia. Australia, kenapa agaknya? Sebab kat sana ada pemandangan cantik. Dan Kangaroo. saya nak melihat kangaroo. Sama pendapat dengan Kak Mohsin nak kangaroo. Okey, nak tengok kangaroo. Jadi siapa lagi? Ada siapa lagi?
Adila silakan. Saya nak melancong ke negara Turki sebab dekat sana ada tinggalan sejarah dan saya nak tengok sendiri Masjid Hagia Sophia. Masjid Hagia Sophia tu dia pernah dijadikan gereja satu masa dahulu. Oh, sekarang jadi masjid dah kan? Okey, baik. Faham. Jadi apabila Adila sebut pasal Hagia Sophia di Istanbul, Turki. Inilah rupanya Masjid Hagia Sophia iaitu yang berada di Turki. Jadi apa yang saya nak kaitkan di sini ialah kita punya buku teks tingkatan 4 bertajuk Jaket Kulit Kijang dari Istanbul. Gambar kan lebih kurang sama macam tadi. Jadi di sini Cikgu Linda nak memaparkan iaitu petikan daripada cerpen Jaket Kulit Kijang dari Istanbul. Jadi pembelajaran kita hari ini, kita kena menganalisis ataupun mengeluarkan, kamu memberi pendapat tentang respon peribadi mengenai petikan cerpen daripada Jaket Kulit Kijang dari Istanbul. Jadi sekarang inilah petikannya tahu. Petikannya ada 1 perenggan, perenggan kedua dan perenggan ketiga. Maka takkan kita nak tengok macam ini saja. Agak-agak siapa agaknya yang nak baca ni? Cepat, sukarela. Silakan. Saya. Amelia, okey. Cikgu. Cepat Amelia, silakan. Oh, semangat. Saya suka orang yang bersemangat. Warna merah tu kan. Silakan. Dengan berbekalkan USD 400 yang bersamaan dengan RM1,800 Malaysia, aku sama sekali tidak berniat untuk membeli jaket kulit kijang dari Istanbul. Aku telah membuat senarai barang yang ingin ku beli sebelum berlepas mengikuti rombongan Passage Tour and Travel ke negara Mustafa Kamal Atatürk itu. Senarainya lebih kurang begini. Cenderamata untuk keluarga 29 helai baju Turki, mesti ada perkataan Made in Turkey. Anggaran harga maksimum USD 150. 5 helai untuk keluarga Long, 6 helai untuk keluarga Angah, 6 helai untuk keluarga Poji, 7 helai untuk keluarga Leha, 2 helai untuk keluarga Anip. Masing-masing sehelai untuk Tahril, Nadia dan Saleh. Cenderamata untuk saudara mara, 7 keping pelekat magnet peti sejuk dengan tulisan Turki atau makanan kering, anggaran harga maksimum USD 30. Masing-masing 1 untuk paman dan bibiku seperti Man Bini, Man Ahmad, Cik Yah, Cik Esa, Cik Nam dan Cik Alip. Cenderamata untuk kawan pejabat dan kenalan rapat 17 buah. Pilihan sama ada rantai kunci atau pen, anggaran harga maksimum berjumlah USD 30. Okey, baiklah. Terima kasih Amelia. Amelia membaca dengan teknik bacaan mekanis iaitu membaca dengan kuat, dengan nada yang betul dan juga jelas, suara yang jelas. Tahniah kepada Amelia. Jadi sebenarnya petikan ini panjang. Macam mana kita nak rumuskan? Saya nak siapa yang boleh rumuskan semula petikan ini dengan ringkas dan padat supaya anak-anak di luar sana lebih faham mengenai petikan ini. Siapa nak rumuskan? Cepat. Sukarela? Saya. Okey, sila. Petikan ini cerita mengenai aku yang melancong ke Istanbul, Turki. Dia telah membeli jaket kulit kijang sebelum melancong di Turki. Dia merancang membeli cenderamata untuk keluarga dan saudara maranya. Selain itu, dia membeli cenderamata untuk pamen, bibi, kawan baik dan kawan rapat. Pada pendapat saya kan cikgu, aku ni bijak merancang perbelanjaan dan kerana dia sudah siap membahagikan wang untuk membeli cenderamata. Betul. Jadi maksud di situ, aku ni pergi melancong, dia beli cenderamata untuk tiga golongan lah, iaitu 1 untuk keluarga, 1 untuk bibi dia dan 1 lagi untuk rakan sekerjanya. Bermaksud di situ, kan saya kata tajuk kita hari ini baik hati, bermaksud dia ni mungkin baik hatilah kan. Baik. Jadi sekarang saya nak tanya pula kepada siapa yang ingin menjawab itu perkara menarik yang terdapat yang anda pelajari daripada petikan ini. Siapa nak cuba jawab? Siapa nak cuba? Angkat tangan. Angkat tangan. Okey, silakan Lutfi. Kumbang. Silakan. Dikelilingi bunga. Silakan. Perkara menarik yang dapat saya pelajari ialah aku seorang yang bijak merancang perbelanjaannya. Contohnya lah kan, aku bijak merancang perbelanjaannya ketika melancong. Dia sudah membahagikan duitnya siap-siap untuk membeli cenderamata.
Itu saja. Itu saja Lutfi. Okey, baik. Jadi kat situ bila boleh kita rumuskan bahawa petikan ini dia mungkin mengamalkan amalan berjimat cermat. Sebab itu dia dapat melancong ke luar negara. Jadi sekarang saya nak tanya soalan untuk respon daripada petikan ini. Melalui petikan cerpen, okey, aku seorang yang pandai berjimat cermat. Okey, baik. Pada pendapat anda, apakah manfaatnya apabila kita pandai berjimat cermat dalam mengatur perbelanjaan? Sekarang ni saya nak petik nama. Saya ini yang paling suspense, cikgu. Ini paling suspense sebab biasa kalau dalam kelas cikgu, bila cikgu nak tanya, kita orang semua tunduk aja kan. Kami semua tunduk aja. Yang paling tunduk tu Cikgu Linda akan menjadi target cikgu. Target. Tapi yang ini yang paling Cikgu Linda suka iaitu warna kegemaran Cikgu Linda iaitu warna merah. Siapa yang akan jawab? Iaitu Amelia. Silakan Amelia. Okey cikgu, saya cuba jawab ya cikgu. Silakan. Manfaatnya apabila kita pandai berjimat cermat dalam mengatur pembelanjaan ialah kita dapat menyimpan uang kita untuk kegunaan ketika kecemasan. Selain tu, kan cikgu, kita tidak dapat membazir dengan membeli barang yang tidak berperlukan macam barang tak faedah. Di samping itu, kita juga dapat melancong seperti aku, melancong sehingga keluar negara. Seronok cikgu. Kalau saya dapat melancong keluar negara seperti London, Paris, Istanbul, Australia. Kalau dapat kumpul duit. Kalau dapat kumpul duit. Jadi caranya belajar bersungguh-sungguh. InsyaAllah dapat masuk universiti, dapat pekerjaan yang baik dan bagus. InsyaAllah boleh melancong ke luar negara. Baik. Jadi selesai sudah untuk petikan cerpen. Sekarang kita pergi kepada yang ini. Ini Cikgu Linda nak tunjuk. Okey cikgu, sebelum kita pergi ke slide seterusnya, apa kata kita berehat seketika dan kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai, anda masih lagi bersama saya Mohsin Nazli dalam Teras Didik TV KPM. Baiklah, bersama saya masih Cikgu Linda Noor. Okey cikgu, tadi ada soalan kan cikgu kan? Ada perkongsian. Silakan cikgu. Selain daripada kita belajar bahasa Melayu, kita belajar peta pula. Geografi cikgu. Geografi dan boleh digabung jalin dengan sejarah. Jadi menarik. kalau kita tengok sejarah, ini ialah sejarah Kesultanan Melayu Melaka. Dan ini ialah empire Kesultanan Melayu Melaka pada zaman dahululah dan empire dia sangat besar. Jadi di situ saya nak bagi tahu bahawa anda kepada anak-anak didik di luar sana bahawa semasa Kesultanan Melayu Melaka ada jawatan-jawatan pembesar semasa pemerintahan ini. Jadi saya nak buka senaraikan jawatan-jawatan pembesar semasa zaman Kesultanan Melayu Melaka. Siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Angkat saya. Ramai cikgu. Okey, kita Ramai nak mulakan daripada kita ambil yang senyap dulu. Yang itu siapa? Adila. Adila nak apa Adila? Adila, silakan. Siapa Adila? Laksamana cikgu. Laksamana. Lagi siapa lagi? Cepat. Siapa lagi? Saya. Cepat terus je. Bentara cikgu. Bentara lagi. Bentara lagi. Siapa lagi? Angkat tangan. Penghulu bendahari cikgu. Penghulu bendahari. Semangat cikgu. Nazlia? Bendahara. Itu antara jawatan-jawatan yang ada pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Jadi satu lagi soalan. Okey, dengar betul-betul. Siapa jawab dulu, Cikgu Lida akan bagi hadiah. Saya pun nak jawab lah ni. Okey, kegarisan ya. Soalannya ialah, jeng-jeng, siapakah Laksmana yang tersohor zaman semasa zaman Kesultanan Melayu Melaka?
Siapa nak jawab? Hang Tua. Hang Tua. Hang Tua. Ramai Nazlia terkebel-kebel, tak sempat nak jawab. Lain semua dah jawab. Okey, betul Hang Tua. Jadi di situ, apa yang saya nak sampaikan di sini ialah Cikgu Linda kita akan belajar ke prosa tradisional kepimpinan melalui teladan. Siapa yang kita kena teladankan dalam cerita ini? Saya nak tanyalah Mohsin, kan balik tanya anak murid je. Kita tanya Mohsin lah soalan. Ya, harap-harap Mohsin boleh jawab lah kan. Saya cuba, Cikgu. Mohsin kenal tak artis Arni Nazira? Arni Nazira? Cikgu, saya kalau tengok muka saya kenal, Cikgu. Allah, mesti kecil hati Arni Nazira kan. Maaf. Arni Nazira ni dia pelakon lawa comel. Saya suka tengok dia. Tetapi kan Mohsin, di sekolah kami ada Arni Amira. Lagi comel. Jadi saya nak mempersembahkan. Jom kita tonton video pembacaan daripada Arni Amira binti Ibrahim untuk petikan kepimpinan melalui teladan. Silakan. Saya akan membaca petikan proses tradisional yang dipetik daripada kepimpinan melalui teladan dalam antologi Cekik Kulit Kijang Istanbul. Maka Laksamana pun membahagi 3. Diambil oleh Laksamana harta itu sebahagi. Maka yang sebahagi Laksamana ambil itu dibahagi 3 pula. Yang sebahagi itu didermakan pada segala fakir miskin, dan yang sebahagi lagi diberikan kepada pegawai yang tiada penguasaan, dan sebahagi diberikan kepada segala orangnya. Maka segala harta itu pun habislah, suatu pun tiada diambil oleh Laksamana. Maka saya suka benar dengan cara bacaannya. Okey, Cikgu. Syahdan, Al-Kisah, Hatta, maka itulah antara perkataan dalam bahasa Melayu klasik. Jadi anak-anak Sri Mulia ya, yang 6 orang ni, kamu faham tak apa yang ada yang disebut diceritakan oleh Arni Amira tadi? Dan petikan ini ada pada skrin. Siapa nak bagi respon sedikit? Saya je. Adila. Okey, Cepat silakan, Adila. Saya tak berapa faham lah petikan prosa tradisional ni sebab ayat dia berbelit-belit dan panjang, Cikgu. Ya, betul. Dengar sekali tadi, maka. Betul. Maka. Apakah itu kan? Maka Adila pun pening, Cikgu. Kita leka tengok Arni Amira je. Dengar maka je kan. Jadi tak apa, jangan risau. Cikgu Linda ada teknik dia. Macam mana kita nak faham. Jadi anak-anak murid di luar sana, mereka mengkaji prosa tradisional kepimpinan melalui teladan. Jadi nak memahami petikan ini tak susah pun. Iaitu Cikgu Linda ada teknik 2 kg tuta. Menarik, Cikgu, nama. 2 kg. Macam tadi, Cikgu? 2 kg tuta. Gitu. Okey, 2 kg tuta. Okey. Apakah itu 2 kg tuta? Iaitu Cikgu Linda terangkan ya. Okey, baik anak-anak. Pertama, kenapa 2 kg? Dia sebenarnya 2K. 2K iaitu K yang pertama, kerat petikan. Iaitu asingkan ayat yang ada dalam petikan. Kerat. Kemudian nanti Cikgu Linda akan terangkan macam mana kita nak kerat ya. Seterusnya kekal. Kekalkan bilangan ayat dalam petikan. Kejap lagi kita tengok berapa ayat. Seterusnya kekalkan ayat dalam bentuk dialog. Dan kekalkan semua bahasa istana seperti patik beta, baginda, hamba, dayang, beradu dan juga santap. Dan akhir sekali kekalkan nama watak, tempat dan peralatan. Itu 2K. G. G apa? Gugur. Yang saya sebut tadilah kan kata-kata klasik ya. Syahdan, Al-Kisah, sebermula, adapun, Arakian, Hatta, akan. Kemudian maka kita boleh gugurkan terus ataupun kita gantikan dengan perkataan lalu atau kemudian. Ikut kesesuaian petikan. Seterusnya pun. Pun juga boleh digugurkan atau dikekalkan ikut juga kesesuaian petikan supaya lebih memahami petikan prosa tradisional ini. Seterusnya tuta, tukar dan tambah. Tuta ya, tukar dan tambah. Tukar kata atau rangkai kata yang tidak gramatis dan tambah dengan kata ataupun rangkai kata yang sesuai supaya ayat jadi gramatis. Itu dia. Jom kita pergi kepada kerat. Acana nak kerat ni Cikgu Linda. Acana ni. Inilah kita. Dia kerat. Kan tadi petikan tu dalam satu perangan. Kita kerat ke? Oh, dia ada 3 ayat rupanya. Jadi kita cuba tukarkan satu demi satu. Nak bagi lagi faham kan 3 ayat. Kemudian kita kekal.
Kekal ni lah dia perkataan dia. Jangan ditukar-tukar. Jangan tukarlah bendahara semua. Janganlah tukar letak nama Mohsin. Haru biru nanti. Lain ceritanya, cikgu. Lain ceritanya nanti. Jadi kita kekalkan yang ini. 2K dah tak ada masalah. Sekarang G. Gugur. Gugur inilah kata-kata klasik. Maka, pun, maka pun. Sebenarnya Mohsin dalam bahasa Melayu klasik ni pola ayat dia suka mengulang. Maka, pun. Kalau Amira tadi kan maka macam tu. Jadi kita kena gugurkan dan kita kena ada kala kita kena tukarkan kepada lalu ataupun kemudian. Pun samalah. Okey, baik. Jadi kita gugurkan. Cuma macam mana kita nak gugurkan? Saya gugurkan semua kata klasik tadi tapi saya tinggalkan yang dua ini. Maka tadi saya tukarkan kepada lalu. Yang pun ini yang ayat terakhir saya kekalkan sebab nak ada kesinambungan. Bila baca tu kita faham. Ni nak bagi faham ni macam mana prosa tradisional. Baik. Seterusnya bila kita dah gugur barulah kita tuta. Tuta tu dia. Tuta. Satu demi satu ayat supaya senang. Jangan nak semua tukar nanti haru biru pening kepala tau Mohsin. Kita yang ting tong. Ting tong. Jadi kalau tak nak ting tong kita tutarkan dia. Tukar dan tambah. Yang nombor satu ini yang berwarna biru ini ialah apa? Jawapan dia. Cuba tengok, membahagi ini bermaksud membahagikan. Sebahagi, itu satu. Bahagi. Sebahagi maksudnya satu bahagian. Nak bagi lagi faham. Jadi kalau kita tengok bila kita tukar dan tambah, ayat yang berwarna biru dah mudah untuk difahami. Laksmana membahagikan harta itu kepada 3 bahagian. Dan Laksmana mengambil 1 bahagian. Baru faham. Faham tak Mohsin? Faham cikgu. Tak faham. Saya belum ting tong. Saya dah tuta. Jadi kat sini nampak jelas ayatnya. Seterusnya, ini. Dia agak kompleks sikit sebab ayat dia panjang. Bila ayat panjang kita ambil setiap koma tu yang berwarna hijau. Jawapan dia kat bawah. Lalu sebahagi Laksmana. Sila baca. Ambil itu dibahagi 3 pula. Yang berwarna biru? Kita yang warna biru. Satu bahagian didermakan kepada fakir miskin. 1 bahagian diberikan kepada pegawai yang tidak mempunyai kuasa. Dan 1 bahagian lagi diberikan kepada semua orang. Jadi kalau tengok yang di atas dan di bawah kan dan ini diulang 2 kali. Ayat jadi tidak gramatis. Pengulangan ayat. Jadi kita gugurkan dan di situ kita gantikan koma dan yang di sini kita kekalkan. Jadi jadi murid-murid kat rumah faham? Faham atau tidak anak-anak murid saya di luar sana yang kalau faham angkat ibu jari. Thumbs up. Thumbs up senyum tunjuk gigi. Saya senyum. Faham cikgu. Okey. Okey baik. Jadi yang akhir sekali ni mudah sedikit ayat yang terakhir. Segala harta itu habislah. Jadi kita tukar koma ini ditukar dan supaya lebih faham. Baca. Mohsin baca. Baik, Mohsin. saya baca cikgu. Saya baca yang atas dulu cikgu. Atas. Segala harta itu habislah. Suatu tiada diambil oleh Laksmana. Kita tuta. Tuta. Segala harta itu habislah dan tiada yang diambil oleh Laksmana. Jadi kan Laksmana ni dia dapat harta, dia bagi 3. 2 tu dia bagi orang lain, dia dapat sebahagi lagi, dia bagi semua orang lain. Rasanya Laksmana ni dapat tak harta? Tak dapat. Jadi kat situ sekarang kita dah faham inilah dia. Ayat yang keseluruhan yang betul. Jadi saya nak tanyalah Cikgu Linda je yang bercakap kan. Respon peribadi anda tentang petikan prosa tradisional. Baik, siapa nak bagi respon peribadi ni? Silakan. Kalau tidak Cikgu Linda sebut nama. Amelia. Silakan Amelia. Jadi cikgu, yang apa yang saya tengok kat sini, Laksamana ni baik hati lah cikgu. Dia tak ambil pun satu harta tu. Semua dia serahkan kat orang lain. Satu lagi dia tak tamak pun cikgu. Bagus betul dia. Kalau saya dah habis duit tu. Satu pengakuannya daripada Emilia. Macam mana nak melancong tu. Okey. Baik. Ada siapa lagi nak bagi respon peribadi? Ada siapa? Cikgu saya nak tambah. Boleh ya. Silakan. Pada saya Laksmana ni seorang yang pemurah. Dia sedekahkan semua harta dia kepada orang lain. Logiklah cerita ni dinamakan kepindahan melalui teladan sebab sifat dia tu boleh menjadi teladan kepada orang lain. Jadi
kepimpinan melalui teladan. Siapa yang harus diteladani? Laksamana. Iaitu kalau kita Laksamana ni sangat sinonim dengan Hang Tuah. Okey. Bersilat je. Bersilat. Oh, nak bersilat ni. Okey, baik ya. Okey, jadi seterusnya kita tengok ada 2 petikan. Tadi kan Cikgu Linda bagi kan 2 petikan. Satu cerpen, satu prosa tradisional. Cikgu, sebelum kita bersambung, saya nampak cikgu bersemangat dan saya juga semangat. Tapi cikgu, izinkan saya ke tandas dulu boleh cikgu? Boleh. Kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini di Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, bertemu kembali bersama saya Mohsin Nazli dalam Teras Didik TV KPM. Cikgu, tadi kita dah berjoget cikgu. Tapi sekarang ni saya nak lain sikit cikgu. Apa dia saya tu? nak jual pantun. Boleh cikgu? Alamak, berdebar lah pula. Tadi saya tanya Mohsin, sekarang Mohsin pula nak tanya saya menjual-jual pantun. Okay, cikgu, bersedia? Silakan. Okey. Bunga Cina tepi perigi, harum mewangi, bau kasturi. Wahai cikgu, cantik berseri. Terima kasih. Mengapa kita mesti baik hati? Mengapa kita mesti baik hati? Saya beli pantun yang dijual Silakan, oleh cikgu. Mohsin. Duduk bersimpuh hidangan nasi. Wah. Buat santapan si cantik putri. Baik hati dipandang tinggi. Tanda insan luhur budi. Tapi kan mana boleh Mohsin saja jual. Saya pun nak jual lah. Cikgu nak jual? Tapi Mohsin ni sebenarnya pantun ni tak semestinya kita sampaikan dalam nada sebegitu. Kita boleh sampaikan nada yang seronok, dikirakan seperti didik hibur. Kita terhibur mendengarnya. Faham. Jadi Cikgu Linda nak sampaikan pantun ini dalam bentuk rentak lagu. Wah. Tapi saya tak pula semestinya tak semestinya lah jawab dalam rentak lagu kan. Ya, Mohsin. Okey. Jadi pernah dengar tak lagu Bahang-bahang panasnya mentari? Pernah dengar tak lagu tu? Pernah dengar bila cikgu nyanyi. Betul lah tu. Pandailah Mohsin ni jawab. Okey. Jadi, dengarkan pantun saya. Silakan. Panas-panas bahangnya mentari. Panas lagi semangatku ini. Wahai Mohsin bijak bestari. Apa tajuk kita hari ini? Silakan. Itu dia cikgu menyanyi. Saya nak cuba menyanyi tapi saya tak tahu lagu apa. Saya jawab macam biasa boleh cikgu? Boleh. Okey. Terbang tinggi burung kedidi. Tinggi cikgu dia terbang. Ya. Hinggap sebentar di pohon jati. Dia hinggap. Dia hinggap. Dengarkan jawapan saya ini. Baik hati, akhlak terpuji. Itulah tajuk kita untuk hari ini, cikgu. Bagus. Anak murid saya bukan 6 orang, ada 7 orang. Mohsin 7 orang. Saya rasa muda sikit. Muda sikit. Umur 17 tahun. Ya, betul. Bagus. Okey, baik. Okey, jadi, cikgu. saya teruskanlah ya. Boleh cikgu. Berjoget dah, berpantun dah. Kita kembali ke pelajaran kita Kita lah. belajar pula. Baik. Tadi kan Cikgu Linda dah ajar 2 petikan. Cerpen dan prosa tradisional. Iaitu cerpen bertajuk Jaket Kulit Kijang dari Istanbul. Yang kedua ialah kepimpinan melalui teladan. Baik, jadi di situ, daripada 2 petikan ini, wataknya ialah watak aku daripada cerpen dan watak Laksmana daripada ke prosa tradisional. Maka apabila kita dah mendalami, dah tahu dah prosa tradisional tadi, Adila kata, cikgu susah nak faham. Dan Cikgu Linda perkenalkan teknik 2 kg
Tuta. Pandai 2 kg tuta. Sebab apa ada tuta? Sebab tak tingtong. Tak tingtong supaya kita tak tingtong kan. Jadi bila kita tukar dan tambah tu lebih faham. Baik. Jadi di situ soalan Cikgu Linda. Ini petikan tadilah Cikgu Linda review baliklah ini petikan dan soalan Cikgu Linda ialah kepada anak-anak murid. Jadi kan dah belajar dua-dua tadi berdasarkan kedua-dua petikan nyatakan persamaan, arahan soalan kena nyatakan persamaan dan perbezaan perwatakan aku dan Laksamana. Siapa nak jawab? Sila. Siapa nak jawab? Sila angkat tangan. Siapa tu? Sabrina. Sabrina. Sila Sabrina. Cikgu, saya nak cuba jawab. Persamaan perwatakan kuda Laksamana ialah baik hati dan pemurah. Contohnya, baik hati memberikan cenderamata kepada ahli keluarga dan rakan-rakan. Manakala Laksamana baik hati sebab memberikan semua hartanya kepada orang lain. Perbezaannya ialah aku seorang yang bijak menguruskan perbelanjaan, iaitu dia telah membuat perancangan perbelanjaan sebelum pergi bercuti. Manakala Laksamana seorang yang tidak tamak kerana tidak mengambil semua harta yang diberikan kepadanya. Itu saja, cikgu. Bagus. Bagi tepukan kepada Sabrina. Ayat dia cantik, elok. Tersusun. Persamaan yang paling jelas apa tadi? Baik. Hati. Kedua-dua watak ni memang baik hati sebab belikan cenderamata untuk kawan-kawan di Malaysia dan Laksamana bagi semua harta dia kan. Kalau Laksamana ambil sikit harta tu boleh pergi melancong kat Burj Khalifa kot. Tapi masa tu tak ada lagi cikgu. Tak ada lagi. Okey, baik. Jadi itu berdasarkan petikan. Sekarang ni kita nak bagi lagi faham, kita kena cuba kaitkan petikan tadi tu dengan kehidupan seharian kita. Baik, Cikgu Linda nak tanya yang ini tau. Pada pendapat anda, apakah cara-cara yang perlu dilakukan oleh seseorang untuk mengamalkan amalan berjimat cermat dalam kehidupan? Siapa nak jawab? Saya nak beberapa jawapan, saya tak nak satu jawapan. Seorang satu jawapan. Silakan. Angkat tangan cepat. Yang bagus. Yang. Silakan Yang. Saya cuba, cikgu. Boleh. Pada pendapat saya, seseorang itu perlu membezakan sama ada benda itu keperluan atau kehendak. Dan dia perlu utamakan keperluan berbanding kehendak. Kalau tengok trivia tadi kan ada keperluan dan juga kehendak. Keperluan seperti makanan, pakaian. Kalau kehendak tu bermaksud tak ada pun tak apa. Tapi kalau ada nak tukar telefon lah. Nak baju baru lah. Wahlah baju yang ada boleh lagi dipakai. Itu dinamakan kehendak. Maksudnya dah nama pembaziran lah kat situ, Mohsin. Okey, siapa lagi? Cepat. Siapa lagi nak jawab? Siapa lagi? Angkat tangan. Kita nak cuba kumbang kita ke cikgu? Betul tak? Ada. Adila. Silakan Adila. Saya sambung saya. Silakan. Selain itu, seseorang itu boleh menghadkan perbelanjaan agar tidak berbelanja secara berlebihan. Sampai situ. Menghadkan perbelanjaan. Jadi dia berkait dengan keperluan dan kehendak tadilah. Betul Adila. Tahniah, terima kasih. Lagi satu jawapan. Siapa yang nak kena jawab ni? Saya nak lagi satu jawapan. Cepat, silakan. Lutfi, silakan. Sebelum belanja kan cikgu, kita kena buat senarai supaya tak terlebih belanja. Okey. Senarai tu contohnya senarai. Hari ini nak beli apa? Kalau kita nak pergi ke pasar raya, kita nak beli tepung dengan beras contoh. Kita senaraikan tepung, beras, susu. Jadi beli itu sajalah. Janganlah beli yang di luar yang kita senaraikan. Maka di situ amalan berjimat cermat tidak dapat dipraktikkan dalam kehidupan. Dalam list kita tulis barang-barang untuk satu plastik. Kita bawa balik troli cikgu. Troli. Saya ingatkan 2 plastik. Troli. Penuh bonet kereta. Itu tak boleh. Pentingnya. Itulah perkaitan cerita kita hari ini. Walaupun cerita pasal baik hati, tapi kita boleh gabungkan amalan berjimat cermat. Sebab apa tahu? Kenapa aku tu boleh pergi Istanbul? Dia berjimat cermat lah tu. Baik. Jadi di situ, ini jawapan. Saya boleh rangkumkan jawapan anak-anak murid saya tadilah. Jadi saya nak tanya 6 orang tadi. 6 orang ni semua dah menjawab. Saya nak tanya seorang lagi anak
murid saya. Ya, siapa cikgu? Siapa anak murid saya lagi seorang? Ada kat sini ke? Entah. Saya, cikgu. Lah, Mohsin Saya. lah. Kan? Sila Mohsin. Mohsin sila baca dengan kuat, nada yang betul, tidak terlalu laju. Ini dinamakan bacaan mekanis. Baik, cikgu. Silakan Mohsin. Saya cuba. Pada pendapat saya, cara-cara yang perlu dilakukan oleh seseorang untuk mengamalkan amalan berjimat cermat dalam kehidupan ialah seseorang itu hendaklah menyenaraikan perbelanjaan mereka setiap hari supaya tidak terlebih belanja. Selain itu, seseorang itu mestilah dapat membezakan antara keperluan dengan kehendak. Di samping itu, seseorang itu mestilah mengamalkan amalan menabung supaya dapat digunakan ketika kecemasan. Andai, bagus, tepuk tangan. Anak-anak di luar sana pun tepuk tangan untuk rakan kamulah sebab sebaya kan. Kita sebaya. Sebaya. Terima kasih rakan-rakan. Jadi di situ Mohsin membaca dengan nada yang betul. Bila ada koma, berhenti sekejap. Bila ada noktah, berhenti lama sikit. Macam itu. Bagus. Jadi di sini apabila menjawab, ayat kita mestilah lengkap. Mesti ada subjek dan predikat. Dan satu lagi, apabila kamu menjawab, menulis dalam bahasa Melayu haruslah dimulakan dengan arahan soalan. Arahan soalan dia apa? Pada pendapat anda. Pada pendapat anda, kita tukar kepada pada pendapat saya. Macam itu. Dan salin semua arahan soalan sehinggalah ini semua arahan soalan. Kita salin supaya ayat itu menjadi gramatis. Ini arahan soalan tadi. Kemudian kita buat ialah letak kata pemeri. Sebab apa? Selepas ialah mesti kata nama. Macam tu. Pastikan tata bahasa itu betul dia. Dan seterusnya, kehendak soalan dia nak seseorang. Jadi kita mulakan dengan seseorang. Seseorang itu hendaklah menyerahkan perbelanjaan mereka setiap hari. Sebab ini kalau boleh kita huraikan sedikit, iaitu letak supaya. Supaya tidak terlebih belanja. Jadi situ jawapan itu lebih matang sesuai dengan pelajar tingkatan 5. Jadi kalau orang bertanya pun tak adalah senaraikan perbelanjaan. Mana boleh macam tu. Kita kena ada kesopanan, kesusilaan, kena ada ceritanya apa sebelum ni. Macam tu ya Mohsin ya. Barulah teks tu menjadi lebih lengkap dan senang untuk difahami. Ya, senang untuk difahami. Selepas itu, kalau kita nak ada kesinambungan antara satu ayat dengan ayat lain, kita guna apa? Penanda wacana. Selain itu, kalau tengok kat sini, di samping itu. Macam itu. Barulah nampak ayat kita itu teratur, mudah untuk sambung difahami. Ayat, cikgu. Sambung ayat. Ada kesinambungan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Kita bulatkanlah kecil hati selain itu ni. Allah tak nampak pula. Okey, tak apa. Seterusnya, ini Cikgu Linda kata, kena ada subjeknya. Seseorang itu. Dan ayat yang ketiga pun sama. Kena ada seseorang itu mestilah mengamalkan amalan menabung. Kalau kita tengok di sini, tidak semestinya kamu letak supaya ke apa. Sebab kat sini pun dah sampai. Selain itu, seseorang itu mestilah dapat membezakan antara keperluan dengan kehendak. Dah sampai maksud. Cantik dah. Tetapi kalau kita tengok ayat yang ketiga, seseorang di samping itu, seseorang itu mestilah mengamalkan amalan menabung. Kalau macam tu je macam tak cukuplah. Letaklah huraian, iaitu supaya dapat digunakan ketika kecemasan. Contoh-contoh kecemasan ni, contoh kalau kita kereta rosak, jatuh sakit, macam itu. Itu ialah apa dia? Untuk mengamalkan kehidupan berjimat cermat dalam kecemasan yang pada waktu sekarang ni, cikgu, contohnya pandemik ni. Maksudnya paling pentingnya kita semua terasa, cikgu, kan. Betul. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang gaji dipotong separuh. Jadi bila ada mengamalkan berjimat cermat, ada tabungan, tiada masalah untuk meneruskan kehidupan kita, kan Mohsin ya? Kena berjimat cermat, ia penting untuk membantu kita dalam kehidupan sehari
keadaan kita ataupun masa di hadapan kita. Betul cikgu? Betul. Jadi kan saya nak tanyalah kepada anda, anak-anak murid ya. Tak kisah siapa-siapa, yang ini soalan terbuka. Siapa nak cuba jawab, boleh. Jadi kan semasa pandemik ini, kita sebut pasal pandemik tadi boleh, kan. cikgu. Semasa pandemik ini kan, kamu sebagai seorang pelajar, dan kamu melihat ibu bapa kamu berbelanja kan. Jadi apakah langkah ataupun tindakan yang diambil oleh ibu bapa kamu untuk menjimatkan perbelanjaan yang kamu lihat, yang kamu faham, yang kamu tengok, mak aku dia buat macam ni. Mak aku dia pesan kena macam ni. Mak aku dia pesan kena macam ni. Jadi apa ibu bapa kamu buat di rumah supaya dapat mengurangkan perbelanjaan dan dapat meneruskan kehidupan? Siapa nak cuba jawab? Siapa nak? Amelia, terus angkat tangan. Saya sukalah warna merah ni. Kan? Merah membara semangat wajah. Tu dia. Silakan Amelia. Silakan Amelia. Jangan sambung nyanyi pula. Beli bahan yang perlu je. Contohnya macam kalau dah beli ayam, hanya tak payahlah nak tambah yang lain. Macam kita hadkan pembelanjaan tu. Tak payah nak beli ayam tu sampai 2-3 ketul. Kalau 2 ketul tu boleh cukup untuk sebulan. Selebihnya boleh juga beli. Salah tu, bukan 2 ketul, 2 ekor. Bukan 2 ketul. 2 ekor. Kalau 2 ekor, 2 ketul sebulan. Macam mana nak makan tu? Kalau 2 ketul Amalia, ya Allah, saya pun kurus comel lah kalau macam tu kan. Okay, betul juga cikgu. Kalau macam keluarga saya, kalau dulu sebelum pandemik kita ada beli coklat-coklat, jajan-jajan kan. Tapi sebab pandemik ni kita kurangkan. Sebab betul. apa? Dapat berjimat-jimat. Lagi satu dapat menjaga kesihatan juga cikgu. Betul. Diet cikgu kata tadi ya, kan. Diet. Tapi masalahnya waktu pandemik ni naik pula badan. Baju agaknya mengecut. Baju tak kualiti. Baju yang salah. Betul. Baju salah kat situ kan. Okay, baik. Jadi dari segi di rumah, ada tak? Siapa nak cubalah? Siapa nak cuba? Siapa nak cuba lagi? Cuba. Apa yang ibu bapa kamu buat di segi penggunaan elektrik ke apa ke semua? Siapa nak cuba? Silakan. Angkat tangan dia. Lutfi, silakan Lutfi. Silakan Lutfi. Satu kalau dekat rumah cikgu. Ya. Tiap-tiap kali kalau tak ada orang dekat rumah, tak ada orang dekat ruang tamu ke apa, kita orang tutup suis. So tak gunalah elektrik yang tak membazir elektrik lah. Tutup suis. Itu saja cikgu. Okay. Bila tak ada orang di rumah, tutup suis. Bermaksud tidak berlaku pembaziran. Bagus Lutfi. Kena sentiasa peka lah cikgu kan. Kadang-kadang kita masuk bilik air, keluar bilik air, lupa tutup lampu. Masuk bilik, buka kipas lampu aircon, keluar, lupa tutup. Itu sangat penting. Itu masalah global, Mohsin. Ya, betul. Lepas tu mak bebel, ini kenapa tak tutup? Ini kenapa tak tutup? Betul. Ini kenapa tak tutup? Kan? Jadi di situ, betul, Lutfi. Namun saya nak tegur sikit. Apabila kita bercakap, kita harus menggunakan bahasa Melayu sepenuhnya. Itu pertama. Lutfi tadi sebut so. Tak sesuai. Lutfi gelak kat situ. Yang kedua, Lutfi kata kita orang. Kita orang tak ada dalam bahasa Melayu tau. Korang tak ada dalam bahasa Melayu. Itu bahasa, orang kata bahasa pasar. Jadi tak apa, Lutfi buat silap, tak apa, kita menegur dan supaya anak-anak di luar sana jangan menggunakan bahasa pasar dalam acara rasmi ataupun dalam Didik TV punya slot. Jadi di situ bermaksud kena ayat yang betul dan lengkap. Lengkap tidaklah, tetapi pemilihan perkataan itu haruslah betul, haruslah jelas, sesuai. Baik, siapa nak cuba lagi? Siapa? Siapa nak cuba? Cepat. Adila. Silakan Adila. Senyum jadilah daripada tadi. Ya, tadi. betul. Saya suka Adila ni. Muka dia sentiasa ceria. Lighting dia sebelah sini tau. So nampak macam artis sikit kan. Okey, silakan Adila. Keluarga saya tidak memesan makanan secara talian ataupun membungkus makanan daripada kedai. Satu antara sebabnya untuk menjaminkan keselamatan dan kesihatan dalam era pandemik ni dan menjimatkan duit. Betul. Sebenarnya Mohsin, kalau kita beli secara dalam talian, kos penghantaran tinggi. Kalau masak sendiri boleh jimat. Satu lagi Mohsin, bila beli di luar, mereka selalunya lah kedai-kedai makan ni dia letak perasa tambahan. Bila letak perasa tambahan, itu yang Adila kata tadi, iaitu tak baik untuk kesihatan. Seeloknya air tangan
ibu. Tapi kamu duduk rumah. Ibu bapa pergi kerja. Adila, Emilia, ni semua tak kisahlah, yang kumbang ni pun sama ni Masalah untuk ibu bapa kamu. Betul. Kan? Jadi itu maksudnya terima kasih. Ada siapa-siapa? Kalau tak ada beritahu. Ada siapa nak cuba lagi? Ada siapa nak cuba lagi? Seorang lagi. Tapi cikgu saya setuju tadi tentang kita beli makanan kan. Daripada kita masak kat rumah daripada kita beli makanan daripada luar. Selain daripada kita dapat menjaga kesihatan, dapat jimat duit, keakraban yang kita bina dalam institusi keluarga tu penting, cikgu. Bila anak macam saya kan, tak pernah nak masak untuk mak ayah ni, tiba-tiba masak pula untuk mak ayah. Kan ada rasa orang kata bahagia dekat situ. Institusi keluarga tu kena jadi lebih rapat lah, cikgu. Rapat, erat. Selama kini kamu sibuk pergi sekolah, balik sekolah tahu dah ada makanan. Paling tidak pun pergi beli. Tapi kamu berada di rumah, saya nak tanya ni, siapa yang masak kat rumah ya? Cuba angkat tangan. Siapa yang masak di rumah ni? Tak ada siapa? Emilia. Dia juga yang masak. Nazlia. Saya tahu dia masak apa, cikgu. Masak apa? Ayam 2 ketul. Ayam 2 ketul. Sebulan tu ayam 2 ketul. Okey, silakan. Apa yang awak masak? Okey, jadi gelap terus dia punya skrin tu. Okey, jadi Nazlia masak apa Nazlia? Contoh masakan yang Nazlia masak untuk ibu bapa Nazlia. Kalau saya masak chicken butter. Wow, chicken butter. Memang anak orang KL ni. Kalau anak saya masak lemak cili api je. Orang Negeri Sembilan. Okey, bagus. Yang lain? Tak ada ke nak share apa masakan kamu untuk ibu bapa kamu berbudi, berbakti kepada ibu bapa? Nilai baik hati juga tu tau. Siapa lagi? Saya masak Maggi untuk mak saya. Masya Allah. Maggi. Mi segera dia masak. Tapi tak apa, bantu jugalah. Betul. Maggi pun sedap. Okey, cikgu. Sedap. Okey, baik. Silakan, jadi, cikgu. Rumusan untuk pembelajaran kita hari ini, dah cikgu. berbual, dah bercerita. Jom kita rumuskan pembelajaran hari ini. Siapa nak rumuskan ni? Sila, angkat tangan. Siapa? Lutfi bagus. Cepat dia angkat tangan. Pemuda harapan bangsa ni. Dikelilingi oleh pemudi tiang negara. Silakan Lutfi. Apa yang saya dapat belajar hari ini ialah karya sastera seperti cerpen dan prosa tradisional banyak memaparkan pengajaran yang boleh kita teladani. Selain itu juga, saya dapat mempelajari teknik 2 kg tuta untuk memahami lebih jelas petikan prosa klasik ini. Itu saja juga. Suka bila dia sampai 2 kg tuta. Sebab 2 kg tuta ni untuk memahami prosa klasik. Jadi itu kita punya rumusan daripada Lutfi. Tapi rumusan daripada saya iaitu kita belajar 2 teks, iaitu cerpen dan juga prosa tradisional. Cerpen jelas menunjukkan aku ini seorang yang pandai berjimat cermat dan juga dia baik hati dan dia bijak merancang dan seterusnya. Kita kaitkan dengan prosa tradisional, sama perwatakannya. Laksmana seorang yang baik hati, dia bagi semua harta kepada semua orang dan akhirnya dia tak dapat apa-apa harta. Sebab itulah dinamakan kepimpinan melalui teladan. Jadi berdasarkan 2 petikan ini kita boleh praktikkan dalam kehidupan. Macam mana nak pergi melancong? Macam mana nak ikut macam aku tu pergi Istanbul? Maka kita kena buat amalan berjimat cermat. Kemudian kita kaitkan pula dalam kehidupan seharian. Pandemik. Jadi anak-anak murid saya dah bagi contoh-contoh tadi kan, Muhsin kan? Iaitu beli ayam 2 ketul. Ups, bukan 2 ketul, 2 ekor. Amelia memang kena bahan lah ya, nampaknya. Kemudian pengguna elektrik, kemudian tak membeli barangan daripada, maksudnya secara dalam talian lah, makanan lah ya, makanan penghantaran. Jadi itu yang kita dapat kaitkan. Jadi keseluruhan cerita ini, anak-anak murid kita pun masak untuk ibu bapa dia, walaupun mi segera, tetapi dapat kita kaitkan dengan tajuk kita hari ini. Apa dia, Muhsin, tajuk kita hari ini? Tajuk kita hari ini, baik hati, akhlak terpuji. Itulah dia kita untuk hari ini di Teras Didik TV KPM. Anda bersama saya, telah pun bersama saya 1 jam dengan Cikgu Linda Nur. Terima kasih kerana bersama kami dan teruskan menyokong Didik TV KPM. Baiklah, Cikgu. Tadi saya tak puas, Cikgu, nak menari dengan Cikgu sebenarnya. Betul. Boleh tak kalau kita menari lagi sekali, Cikgu? Ya, tapi menari kita kena jaga jarak. Betul, itu boleh. yang penting. Paling kita penting. berjoget dulu, Cikgu. Okey, silakan. Cikgu dah sedia ya? Sediakan. Okey, yang dekat rumah boleh juga berjoget. Boleh tak nampak juga kaki, berjoget. tangan pun jadilah. Okey, kita berjoget. Jumpa lagi. Bye-bye. Okey. Hey, wah. Melenggang dengan tari lenggang,
Kalau baik hati nanti orang pun sayang. Melenggang, melenggang dengan tari lenggang. Hey, Kalau baik hati nanti orang pun sayang. Dari Melaka ke negeri Pahang, singgah di Johor beli berangan. Jauhnya singgah. Dari Melaka ke negeri Pahang, singgah di Johor beli berangan. Kami ucapkan selamat menonton. Apa yang kurang dicaci jangan. Kami ucapkan selamat menonton. Apa yang kurang dicaci jangan. Melenggang, melenggang dengan tari lenggang. Kalau baik hati nanti orang pun sayang. Melenggang, melenggang dengan tari lenggang. Kalau baik hati nanti orang pun sayang. Hei, pusing cikgu, pusing. Sila, sila. Pusing, penjarakan sosial kena jaga juga cikgu. Cikgu macam dah biasa ni cikgu. Wah. Didik TV KPM